Assalamualaikum. Hari ini saya nak berbincang sedikit untuk cara menjawab soalan-soalan STBM bagi bahagian ABK semester yang ketiga, di mana soalan yang pertama kita akan lihat dahulu STPM ulangan 2013 bagi soalan 16 dan juga 17. Apa yang ingin saya bincangkan untuk video kali ini ialah kita akan mengenal pasti jenis pola bagi soalan-soalan yang ditanya dan apakah format penulisan sama ada gabung ataupun asing, dan kita akan mengenal pasti analisis data atau AD yang paling mudah bagi soalan tersebut dan memahami cara untuk menganalisis data dengan tepat. Untuk soalan yang pertama iaitu soalan 16, kita akan huraikan aliran dagangan. Sebenarnya aliran adalah kata kunci bagi pola perubahan. Kita akan lihat pola perubahan. Dia punya keyword ni ialah perubahan aliran. So, ini adalah kata kunci bagi pola perubahan. Tetapi, jika dilihat kepada soalan ini hanya ada 1 tahun sahaja iaitu 2010. Asalnya adalah aliran merujuk kepada perubahan, tetapi kita nak melihat sebenarnya soalan ini ingin melihat apakah aliran dagangan Malaysia sama ada defisit ataupun lebihan atau imbangan kan. Tetapi disebabkan dia hanya ada setahun sahaja, pelajar akan risau pula kepada pola perbandingan. Untuk soalan ini dia sangat special sebab kita perlu menerangkan aliran di antara eksport dan juga import. Untuk pelajar ekonomi dia akan faham benda ini. Tapi kalau untuk pelajar kemanusiaan ataupun sastra, mungkin awak kurang faham istilah-istilah ini. Jadi, untuk soalan ini, apa yang kita perlu lakukan ialah sekiranya eksport kurang daripada import, menunjukkan defisit perdagangan. So, defisit ni tak baiklah. Sekiranya ekspor melebihi import, bermaksud kita ada lebihan dagangan. Ni untuk kawasan-kawasan inilah, maksud ikut negara ni. Tapi bagi jumlah, sebenarnya ekspor kurang daripada import. Ini yang kita akan bincangkan bagi soalan ini dan saya akan tunjukkan jawapannya sebentar lagi. Jadi, untuk soalan ini, awak ada beberapa pilihan jawapan di mana pilihan yang pertama iaitu AD1, kita akan refer kepada jumlah dahulu, di mana jumlah dagangan Malaysia dengan negara-negara di atas ini menunjukkan defisit dagangan. Manakala AD yang kedua, kita akan refer kepada negara-negara untuk Amerika Syarikat sahaja yang ada defisit perdagangan, tetapi untuk negara-negara yang lain ataupun AD3 menunjukkan yang warna hijau ini menunjukkan lebihan dagangan. Untuk soalan ini, jawapan dia agak berbeza dengan apa yang awak pernah buat sebelum ini ataupun data yang awak pernah jumpa. Bagi AD yang pertama, kita akan refer kepada jumlah keseluruhan seperti biasa. Untuk pelajar saya menggunakan sistem ITA, iaitu makcik ITA. I itu merujuk kepada, I ialah idea. Idea ialah jumlah keseluruhan. Okay? T ialah tempoh, di mana tempohnya ialah Januari hingga Ogos 2010. Itu untuk T, iaitu tempoh. Tempoh tidak semestinya tahun, dia boleh menggunakan bulan. Ingat, ITA. Okey, I sebenarnya ada dua, iaitu IITA. Baru ingat, saya pelupa. So, I yang seterusnya ialah idea. Idea ialah jumlah. I yang kedua ialah issue. Isunya ialah aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih. Manakala A adalah analisis. Analisis di sini ialah defisit. Okey, ayat pertama mesti ada makcik IITA. Saya panggil makcik ITA. Untuk huraian, kita akan masukkan ITA plus data. Dia ada IITA dan dia ada data bagi yang ini jumlah 2000. Okey, ini jumlah bagi, sekejap ya. Okey, ini jumlah bagi ekspor. Okey, kita akan masukkan data bagi ekspor dan juga data importnya berapa, dan itu huraian yang pertama. Huraian yang kedua ialah defisit sebanyak berapa. Macam mana nak kira? Ekspor tolak dengan import, kita akan dapat 67.2 bilion ringgit.
So, ini adalah contoh untuk menjawab soalan analisis data bagi soalan yang berbentuk export dan juga import. Dan soalan ini tidak sama seperti soalan-soalan yang biasa awak buat. Pilihan AD yang kedua, kita akan refer kepada defisit dagangan yang hanya pada Amerika Syarikat sahaja yang ada defisit. Buat macam biasa, kita akan panggil makcik hitam masuk dalam ini. Itu untuk ayat idea atau ayat yang pertama. Dan sebagai huraiannya, huraian yang pertama kita akan masukkan nilai Amerika Syarikat bagi ekspor. Dan huraian yang seterusnya kita akan masukkan nilai Amerika Syarikat bagi import. Dan seterusnya kita akan bezakan dia berapa bilion berapa bilion tolak macam biasa, ekspor tolak import, dapatlah 288.8 bilion USD. Ini untuk AD yang kedua. Pilihan AD yang ketiga ialah lebihan dagangan di mana kita akan masukkan ke semua negara yang mempunyai lebihan dagangan iaitu kawasan Euro, Jepun, China dan juga Singapura menunjukkan lebihan dagangan. Ingat ayat pertama, makcik Ita sahaja. Bila pergi kepada huraian, biasanya saya akan start dengan sebagai contoh. Ingat, sebagai contoh. Dan kita akan masukkan makcik Ita ini bersama dengan data masing-masing. Ini bagi huraian yang pertama dan huraian yang kedua, lebihan sebanyak berapa, tolaklah macam biasa. Baik, sekarang kita akan pergi kepada soalan yang ke-17 di mana kata kuncinya ialah huraikan pola ketibaan. Tiada keyword bagi perubahan. Ya ke? Nanti saya cek balik semula. Adalah pola perubahan. Merupakan kata kunci bagi pola perubahan lah. Di sini soalan ini tak ada pula pola. Tak ada istilah perubahan pun. Okey. Itu untuk pola perubahan. Okey, sekarang nak tengok. Kita nak tengok kata kunci untuk perbandingan. Perbandingan ada tak istilah pola? Saya ni kadang saya lupa juga. Jadi, mana soalan dia? Okey. Ini ialah ini sebenarnya buku saya. Kalau nak tengok, boleh beli. Tengok. Okey, so dia tiada pola, istilah pola dan istilah di sini ialah pola ketibaan. Menunjukkan soalan ini adalah pola umum. Okey, jom kita tengok kata kunci bagi pola umum. Di manakah pola umum? Oh, banyak sangat. Sekejap ya. Okey, pola umum. Tak ada. So, inilah kata kunci bagi pola umum. Bermaksud soalan ini adalah pola umum. Dan dia ada 2 tahun. Okey. Disebabkan ini adalah pola ketibaan kapal yang berlabuh di Malaysia, jadi soalan ini adalah pola umum dan terangkan langkah-langkah yang boleh diambil, dinyatakan di dalam soalan bermaksud format penulisan adalah format asing. Kalau tidak dinyatakan di dalam soalan, format penulisan adalah format gabung. Baik, bila awak dapat soalan ini, seperti biasa, saya akan menyuruh pelajar saya menggunakan 2 warna. Okey, di mana warna merah untuk turun, warna hijau untuk meningkat. Kita akan bacalah dulu. Naik ke turun sampailah habis. Dan kita akan kumpulkan dia mengikut kategori masing-masing. Okey, nampak sini warna merah dengan warna hijau ini. So, nampak bila awak menggunakan warna-warna di dalam jadual ini. Dan dia tiada jumlah di bawah. Okey, bagus. Okey, adalah bagusnya. Tetapi dia tiada jumlah tegak. Yang ni tak bagus. Adalah bendanya. Okey, untuk pola perubahan, kita akan buat dahulu seperti ini. Okey, dan awak akan ada 2 pilihan bagi pola perubahan. Sama ada awak nak buat meningkat ataupun menurun. First, kita akan lihat dahulu meningkat. Pilihan AD yang pertama, meningkat. Semua negara yang meningkat, sila masukkan di dalam ITA. Jangan tinggal walau satu pun negara atau tempat. Okey. Pola ketibaan kapal di pelabuhan adalah isunya. Pulau Pinang bla 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 ini adalah Labuan. Sampai Labuan ini adalah idea. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 adalah tempoh. Peningkatan adalah analisisnya.
Ini bagi ayat pertama mesti ada makcik Ita. Untuk ayat huraian, sebiasanya saya akan start dengan istilah sebagai contoh. Pada tahun 2007, kapal Pulau Pinang berapa? Pilih satu idea saja untuk dihuraikan. Macam soalan ni saya pilih Pulau Pinang. Sebanyak berapa buah? Meningkat kepada berapa buah tahun 2008. Ini adalah huraian yang pertama. Ita plus data. Ada ita dan juga ada data. Manakala huraian yang kedua, disebabkan dia adalah meningkat, kita akan gunakan istilah peningkatan sebanyak berapa buah. Huraian kedua nombor 1 dan huraian yang kedua nombor 2 atau bersamaan dengan berapa persen. Kira persen ini senang saja. Tahun Tito. Tahun semasa tolak tahun sebelum bagi tahun sebelum darabkan dengan 100. Bagi AD pilihan yang kedua, kita menggunakan analisis menurun. Seperti biasa, masukkan semua pelabuhan yang menurun. Jangan tinggal satu pun. Sebab apa? Bila awak tinggal satu tempat ataupun idea yang menurun, contoh ada 5 tapi awak letak 4 sahaja. Bermaksud satu perenggan ini akan jadi 0/3. So, sangat bahaya. Menunjukkan penurunan sebagai contoh 2007, saya menundakan Kelang sahaja. Berikan satu contoh sahaja. Disebabkan dia menurun, kita akan menggunakan istilah penurunan sebanyak. Kalau dia meningkat, peningkatan sebanyak. Dua istilah ini, penurunan dan peningkatan, diguna pakai dalam pola perubahan. Berapa persen? Dan awak kiralah persen dia. Gunakan formula T. Kenapa tu panjang? Sebab kita bahagikan yang tolak tadi, kita akan bahagikan dengan tahun sebelum. Sebab T0 merupakan tahun sebelum dan T1 adalah tahun semasa. Baik, sekarang ini kita akan lihat pula kepada pola perbandingan. Kalau tadi pola perubahan, sekarang pola perbandingan. Untuk pola perbandingan, lihat di sini tiada jumlah di bawah dan juga tiada jumlah yang menegak. Bila tiada jumlah yang menegak, di sini adalah tahun dan juga tahun, bermaksud awak kena bezakan kesemua tahun yang ada di dalam satu perenggan. Ingat, di dalam satu perenggan. Soalan ini mudah sebab tertinggi dan terendah adalah pelabuhan yang sama. So, ayat dia akan jadi mudah berbanding dengan tinggi 2007 orang ini, tinggi 2008 orang ini. Bila berbeza orang, dia susah sikit. Tapi tak susah sangat pun bila awak tahu konsep dia. Untuk soalan ini sangat mudah. Tinggi Pasir Gudang 2007, 2008. Rendah Labuan 2007, 2008. So, senang. Iaitu bagi jumlah yang menegak. Untuk jumlah yang melintang, disebabkan tiada jumlah yang melintang ataupun jumlah di bawah ini, kita tidak perlu mengira persen daripada jumlah keseluruhan dan jawapan awak akan menjadi pendek sikit. Lihat jawapan. Jadi yang ketiga, iaitu paling tinggi, paling rendah di dalam perenggan yang sama. Jangan pisahkan dia. Macam biasa, ayat pertama, Makcik Ita. Di mana tahun 2007 dan 2008 paling tinggi ialah Pasir Gudang, manakala yang paling rendah ialah Labuan. Jadi, ini adalah ayat Ita yang mempunyai tinggi rendah bagi kedua-dua tahun adalah orang yang sama. Sebagai contoh, pada tahun 2007, ketibaan kapal di Pelabuhan Pasir Gudang paling tinggi, bla 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 bla, 2007 punya. And then, data 2008, berapa buah? Disebabkan tiada jumlah di bawah, maka tiada persen daripada jumlah keseluruhan. Nampak? Dia akan jadi lebih pendek. Istilah manakala menunjukkan perbandingan di antara paling tinggi dan juga paling rendah. Paling senang untuk ayat ataupun soalan paling tinggi, paling rendah, kita akan cerita dahulu. Huraian yang pertama, kita akan cerita dahulu yang paling tinggi. Masukkan semua data paling tinggi dahulu untuk tahun-tahun tertentu, dan huraian yang seterusnya kita akan masukkan pula data yang paling rendah bagi kedua-dua tahun. Ini cara yang paling senang untuk menjawab pola perbandingan
bagi paling tinggi paling rendah wajib berada dalam satu perenggan sahaja. Baiklah, untuk sesi yang terakhir, saya ada sedikit benda yang saya ingin share dengan awak, di mana hidden agenda di dalam soalan, terutamanya bagi pola umum, kalau ikutkan asalnya, pola umum awak wajib membuat dua jenis pola, iaitu satu, AD1 pola perubahan, AD2 pola perbandingan. Tetapi, sekiranya awak rasa sangat blank untuk menjawab pola perbandingan bagi soalan-soalan yang menggunakan pola umum, awak boleh menjawab kedua-duanya adalah pola perubahan. Sebab apa? Pola perubahan sangat senang berbanding dengan pola perbandingan. Yang ini adalah tips yang saya dapat daripada pemeriksa juga, dan sekiranya awak ingin menggunakan cara ini, silakanlah. Dan cara ini juga terguna pakai setakat yang saya tahulah. Okay, so itu adalah antara hidden agenda yang ada pada soalan tersebut. Okay, sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.